السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Allahumma amin. Yang saya muliakan tuan-tuan pegawai masjid, para jemaah kuasa, tak dilupakan juga Al-Fadhil Ustaz Suhaimi dan juga sahabat saya Ustaz Nizam yang sudi menjemput saya untuk bersama-sama pada malam ni, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya mari sama-sama kita panjat syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa jua keadaan sekalipun, kita panjat syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat sama-sama solat Isya dan juga dapat solat tarawih. Dan pada malam ni telah pun masuk malam 21 Ramadan. Maknanya kita dah pun masuk 10 malam terakhir. Kita dah masuk fasa yang ketiga. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu 'atqun minan nar. Pada awal Ramadan itu rahmat, wa awsatuhu peringkat pertengahan dia ialah wa awsatuhu, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah, keampunan, dan di penghujungnya ialah mudah-mudahan Allah SWT membebaskan kita, melepaskan kita daripada api neraka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, dalam bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran, dan Al-Quran ini hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Bukan petunjuk untuk kita saja, orang Islam, bahkan petunjuk untuk semua manusia. Dalam sistem muamalat, sistem pernikahan, orang bukan Islam pun boleh guna. Walau bagaimanapun berkenaan dengan pernikahan, kalau kata orang Islam dengan orang Islam nak kahwin, mestilah orang bukan Islam itu memeluk Islam terlebih dahulu. Tapi nak ikut cara, boleh. Wa bayyinatin minal huda, dan diterangkan pula petunjuk tadi. Al-Quran bukan datang secara biasa, dia menerangkan pula petunjuk. Sebab itu uniknya Al-Quran, satu-satunya mukjizat yang Allah SWT kekalkan untuk kita lihat pada hari ini ialah Al-Quran. Berbanding dengan mukjizat-mukjizat yang Allah Ta'ala kurniakan pada umat-umat Nabi terdahulu, banyak mukjizat-mukjizat itu berlaku masa tu saja, lepas pada tu tak dapat dilihat. Sebagai contoh, mukjizat Nabi Allah Musa AS dapat membelah laut. Sekarang tak nampak dah laut merah yang terbelah tu. Mukjizat Nabi Allah Saleh AS berdoa dan dapat mengeluarkan unta daripada celah-celah batu. Sekarang tak nampak dah unta yang keluar daripada batu. Unta mesti beranak daripada ibu dia lah. Mukjizat Nabi Allah Ibrahim AS dilempak masuklah api, keluar dalam keadaan tak terbakar walaupun seutah benang pakaian dia. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah Ta'ala perintahkan api menjadi sejuk. Itu mukjizat-mukjizat Nabi terdahulu. Dilihat oleh umat tu masa tu. Tapi sekarang ni kita tak berkesempatan untuk bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun, Allah Ta'ala kekalkan mukjizat Al-Quran untuk tatapan kita. Al-Quran mengambil masa untuk turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Mengikut ulama-ulama tafsir menyatakan Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Dia turun dalam 3 peringkat. Yang pertama turun di Lauh Mahfuz. Peringkat yang kedua
Al-Quran itu turun di Baitul Izzah, langit yang pertama. Selepas itu Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat-peringkat, ruwaidan ruwaida. Bermula daripada 17 Ramadan. Waktu itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruzlah di dalam Gua Hira. Waktu Nabi beruzlah dalam Gua Hira itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril peluk Nabi, "Iqra ma ana biqari'in." Bacalah wahai Muhammad. Nabi sebut ma ana biqari'in kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Nabiul Ummi, orang yang Nabi yang tak tahu baca dan tak tahu menulis. Dan wahyu yang pertama surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Walaupun wahyu pertama surah Al-Alaq, kita tengok dalam Al-Quran surah Al-Alaq itu tak disusun pada surah yang pertama, surah Al-Fatihah. Mengapa? Bagaimana jadi begini? Wahyu Allah SWT ni turun, ayatnya berbeza-beza. Bukan kata sekaligus turun Al-Baqarah, sekaligus turun Ali Imran. Tidak. Dia turun 23 tahun tu, orang dapat turun dalam keadaan ayat Quran tu turun surah ni sikit, lepas tu sambung surah sana sikit, lepas tu sambung surah yang lain pula. Dan Al-Quran ni tak ada, orang dapat tak ada noktah, dan tak ada titik koma, tak ada ayat seru, tak ada. Nak menyatakan Al-Quran ni sentiasa hidup dan sentiasa kena dibaca. Janganlah kita baca dalam bulan Ramadan ni kita tadarus, selesai dah surah kita kata surah An-Nas tu, qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita kata dah selesai baca Quran. Tidak. Kena terus baca. Sebab sifat dia sifat sentiasa hidup. Bila disusun Al-Quran ni? Disusun Al-Quran ni setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Pada tahun kedua hijrah difardukan kepada umat Islam untuk berpuasa. Dan pada saat itulah malaikat Jibril setiap malam turun berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertadarus dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu menjadi sunnah kepada kita untuk bertadarus. Bukan bertilawah. Bertilawah tu boleh, baca seorang sendiri boleh. Disunatkan lagi, nak afdal lagi, kena tadarus. Kita kena cari seorang lagi, dia dengar bacaan kita dan kita dengar bacaan dia. Perbetulkan bacaan. Di saat itulah malaikat Jibril alaihissalam menyusun ayat Al-Quran dan suruh pada Nabi kita Muhammad SAW untuk meletakkan ayat ni masuk surah ni, ayat ni masuk surah ni. Dan surah ini surah yang pertama, surah Fatihah. Surah yang kedua surah Al-Baqarah. Dan Nabi kita Muhammad SAW telah melantik 43 orang sahabat untuk menulis wahyu. Di antaranya Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Sa'ad, Hanzalah ibn Rabi' dan banyak lagi. 43 orang sahabat semua. Dan di antaranya juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu penulis-penulis wahyu. Dah ditulis ni, ada yang ditulis dalam cebisan kertas, ada yang tulis di kulit kijang, ada yang tulis di pelepah tamak, masing-masing berada di rumah sahabat-sahabat yang menulis wahyu. Masa zaman Sayyidina Abu Bakar, Al-Quran masih lagi di rumah sahabat-sahabat tersebut. Bila masuk era zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, barulah Al-Quran ini Sayyidina Umar minta kumpul satu tempat. Duduk satu tempat, dipelihara. Masuk zaman Sayyidina Uthman, oleh kerana berlaku perluasan negara-negara Islam, dan perluasan negara Islam itu melibatkan negara-negara yang bukan Arab. Sampai negara bukan Arab. Contohnya negara Mesir, dia bukan Arab, asal dia negara bangsa Qibti. Orang Arab Mesir, Qaf dia sebut Hamzah. Ustaz Nizam sampai pernah belajar sana. Qaf tu disebut Hamzah, Qalamun disebut Alam, Jim disebut Ga pula. Kadang-kadang kalau kata ada anak-anak kita yang boleh belajar sana, tu Arab panggil ya rogul. Bukan dia tuduh kita rogul, ya rojulun lah, maksudnya wahai lelaki masa. Tu di segi dialek bahasa lah. Dia pun sebut ibti.
Mai orang putih tak erti sebut Ibti, sebut Egypt. Tu sebut tu yang boleh sebut Egypt tu. Asal dia bukan bahasa Arab. Bila Islam masuk, Islam telah orang kata apa, mengarabkan bahasa mereka. Dan pada masa itulah Sayyidina Uthman Ibn Affan mengarahkan kitab Al-Quran, lembaran-lembaran yang ditulis tadi dibukukan. Dan dibukukan Al-Quran tu mengikut Rasam Osmani yang kita tengok pada hari ini. Tapi pada Rasam Osmani yang awal tu tak ada titik. Huruf sin, shin tak ada titik. Sod, dot tak ada titik. Orang Arab sendiri memang boleh baca lah. Mereka tahu lah, oh yang ni shin, yang ni sin. Macam kita lah. Kita kata macam orang Melayu sendiri kita sebut ekor. Bila sebut ekor kita tahu lah ni ekor. Kalau orang yang bukan Melayu man, ni ekor ke ikor. Tak erti nak sebut kan. I ke e. Kita tahulah. Macam tu juga dengan bahasa Arab tadi, sin, shin. Jadi orang yang bukan Arab ni tak tahu nak baca macam mana. Maka masuk zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali merupakan sahabat yang Sayyidina Uthman tadi berjasa membukukan Al-Quran. Sayyidina Ali berjasa meletakkan titik dan juga huruf dalam Al-Quran yang kita baca pada hari ini. Huruf shin, huruf sa, huruf ta, itu sejarah berkaitan dengan Al-Quran. Dan Al-Quran ni ada mukjizat dia tersendiri, ada keistimewaan, ada keajaiban sendiri. Kalau ikut muka surat Al-Quran kita dah baca ni, ada 604 muka surat, 30 juzuk. 30 juzuk tu, satu juzuk 20 muka surat. Juzuk yang 30 saja yang ada 23 muka surat. Mempunyai 6,236 ayat. Itu bilangan bagi bilangan mengikut pendapat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bagi bilangan Az-Zuhaili ada 6,666 ayat, 114 surah dan 77,943 perkataan. Huruf dalam Al-Quran pula, huruf-huruf tu, tiap-tiap huruf tu, alif, lam, ha, pa. Contoh, ada 323,670 huruf. Itu bilangan-bilangan yang telah dikira oleh ulama-ulama yang khusus dalam bidang Al-Quran, dalam bidang Al-Quran. Baik. Apa lagi mukjizat yang terdapat dalam Al-Quran ni kalau kita tengok? Dia ada beberapa keunikan Al-Quran ni. Contoh ayat malaikat dengan syaitan. Syaitan lawan dia malaikat. Ada sama banyak kalimah malaikat dan syaitan ni. Ada 88 kali. Kalimah akhirat. Akhirat lawannya dunia. Ada 115 kali. Dunia 115 kali, akhirat pun 115 kali. Satu lagi kalimah hayatun, hayat hidup, mautun, mautun mati pun 115 kali juga. Hayat hidup 115, mautun pun 115 kali juga. Kalimah yaumun, hari. Yaumun. Yaumun ada 365 kali diulang dalam Al-Quran. Dan kita tengok pula jumlah setahun ada berapa? 365 hari. Kalimah ayyam, ayyam ni jamak, maksudnya hari-hari, dia banyak. Hari-hari diulang sebanyak 30 kali. 30 kali, maknanya sebulan ada 30 hari. Kalimah asy-syahr, syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Tu baru satu. Ada berapa kali? Ada 12 kali. Setahun ada 12 bulan. Itu keunikan-keunikan yang terdapat dalam Al-Quran lah. Banyak lagi. Kalau kata sudut sains, ada ayat Quran sebut asy-syamsu dhiya wal qamara nura. Matahari itu, matahari mengeluarkan cahaya. Cahaya tu sumber daripada dia sendiri. Matahari ni dia tak perlukan sumber cahaya daripada orang lain. Wal qamara nura, dan bulan itu pula memantulkan cahaya. Bulan ni dia perlu pencahayaan daripada pihak lain. Dia ambil cahaya pada siapa? Ambil cahaya daripada matahari. Dan bulan pantulkan cahaya kat bumi ni hanya 12% saja, berbanding pada matahari yang cukup banyaklah, menyebabkan kita siang atau ada waktu siang dan ada waktu malam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian,
Itu Al-Quran. Al-Quran yang menjadi kitab pedoman pada kita, yang perlu kita sentiasa mendampingi Al-Quran. Dan Al-Quran ni merupakan, orang kata apa, Al-Quran ni benda yang pertama sekali yang patut kita memuliakan Al-Quran. Memuliakan Al-Quran. Saya orang kata apa, terlibat, orang kata apa, secara langsung lah. Ada satu Ma'had Tahfiz di sini, Ma'had Tahfiz Sulaimaniyah, yang memperkenalkan sistem hafazan kerajaan Osmaniyah dulu ni. Di Kedah kita ni ada 4 buah. Salah satunya 4 buah tu di Kuala Nerang satu, di Al-Ustaz satu, di Sungai Petani satu, dan satu lagi di Langkawi. Bila kita, kalau kita tuan-tuan dan perempuan ada kesempatan, Semi ke apa, siapa-siapa ke boleh buat rawatan lepas ni, kita terkejut, kita ingat ke hotel. Rupanya Ma'had Tahfiz yang sistem dia dan juga di segi prasarananya cukup hebat. Kita tanya pasal apa yang boleh buat hebat macam ni, dia kata Al-Quran ini benda yang paling mulia. Takkan kita nak duduk tempat yang paling biasa-biasa. Kalau kata kita sendiri pun nak cari kereta yang terbaik, pakai yang terbaik, adakah Al-Quran ini kita tak mau cari tempat yang terbaik? Maka wajib kita letakkan dia tempat yang terbaik. Memang cukup cantik dan cukup menarik lah. Dan sistem mereka ni pekerja hanya 4 orang je. Pekerja tukang masak saja. Yang lain tu guru lah, cleaner, guard sini pun tak ada. Guard pelajar sendiri. Setiap pelajar ni setiap sejam mereka akan ada jadual lah. Jadual kena turun di kaunter untuk 2 orang pelajar untuk baca Quran, sambil-sambil jaga. Selepas cukup sejam lagi tukar pula pelajar lain, 24 jam. 24 jam. Memang cukup menarik lah kita tengok sistem ni. Dan sistem ni telah pun dibangunkan oleh kerajaan Osmaniyah terdahulu. Cuma benda tu dah lama tinggal, penjajah masuk dan sebagainya, tak sampai kepada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, bila sebut Al-Quran juga, salah seorang ulama qiraat, Dr. Isa Al-Ma'sarawi, dia sebut berkaitan dengan Al-Quran ini, nazala Jibril bil Quran fa asbaha Jibril afdal al-malaikah. Malaikat Jibril telah menurunkan Al-Quran. Dia turun Quran ni kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka fa asbaha Jibril afdal al-malaikah, maka jadilah malaikat Jibril itu merupakan malaikat yang paling terbaik, paling afdal, dan penghulu kepada segala malaikat. Wa nazala al-Quran ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa sara Muhammad sayyidul khalq. Maka Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam penghulu kepada segala manusia. Wajah Al-Quran ila ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Quran tu Nabi turun kat siapa? Bagi kat siapa? Bagi kat kita. Bagi kat kita, no? Fa asbahat ummat Muhammad khairu ummah. Maka jadilah umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik. Pasal apa terbaik? Pasal Al-Quran itu turun pada kita. Wa nazala Al-Quran fi syahri Ramadan, dan Al-Quran itu diturunkan pula pada bulan Ramadan. Fa asbaha Ramadan khairus syuhur. Maka jadilah bulan Ramadan merupakan bulan yang terbaik berbanding bulan-bulan yang lain. Hebatnya Quran ni. Wa nazala Al-Quran fi Lailatul Qadri, dan Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Dia turun ke Lauh Mahfuz dan ke langit dunia ni pada malam Lailatul Qadar. Fa asbahat Lailatul Qadri khairul layali. Maka jadilah malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang paling terbaik. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Lailatul Qadar itu malamnya terlebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Seolah-olah kita buat malam-malam Lailatul Qadar tu macam kita buat amalan 80 tahun. Bila? Wallahu alam, kita tak tahu. Yang pastinya tiap-tiap malam di antaranya 10 malam terakhir ni kita rebut peluang, jangan lepas peluang untuk kita bangun malam. Kalau tak boleh bangun banyak pun bangunlah juga, paksa diri untuk solat sunat tahajud dan juga membangunkan qiyamul lail yang lain, baca Quran dan sebagainya. Jangan kita lepaskan peluang.
Dan di antara doa yang Nabi anjur pada kita ialah doa yang dibaca oleh imam kita lah. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afu fa'fu anna. Ya Allah yang Maha Pemaaf, Tuhan Maha Pemaaf, yang sukakan kemaafan, dan maka maafkanlah kami. Okey, famaza law nazala al-Quran fi qulubina. Bagaimana pula kalau kata Al-Quran itu turun kat hati kita, turun kat jiwa kita? Takkanlah jiwa kita takkan jadi jiwa yang terbaik. Mesti akan jadi jiwa yang terbaik. Maka bulan Ramadan pada tahun ini saya mengajak pada diri saya dan juga pada semua tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat, ibu-ibu dan ayah, untuk kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran dan sentiasa mendampingi dengan Al-Quran dan faham akan Al-Quran. Kita cari guru-guru, carilah orang apa guru yang khusus untuk mengajar Al-Quran, supaya Al-Quran ni dapat kita baca dengan baik dan dapat kita hayati dengan baik. Sebab tak ada benda lain dah yang kita nak bawa ketika mana kita bertemu dengan Allah SWT, melainkan Al-Quran inilah satu-satunya mukjizat yang boleh kita pegang. Quran sebuah tak mahal pun, hanya RM20, RM30, berbanding dengan surat khabar. Surat khabar sehari RM1.50. Kita darat dengan 30 setahun dah beratus. Tapi kita baca surat khabar tu kadang-kadang lebih banyak daripada Quran. Al-Quran kata kat siapa? Al-Quran kata kat kita. Surat khabar kata kat siapa? Surat khabar kata kat orang lain. Kita pula pergi hurai pula betul tak betul pun tak pasti. Al-Quran tak kata kat orang lain, Al-Quran kata kat kita dulu. Bukan kita baca juga ayat ni tuju kawan ni. Tidak. Al-Quran tuju kat kita. Macam mana kita dah baca dalam surah Fatihah, surah yang pertama lupa saya nak sebut. Macam mana surah-surah tu disusun. Surah Fatihah tu merupakan surah yang diturunkan setahun sebelum Nabi berhijrah. Tapi mai susunan dia duduk yang pertama, kerana surah Fatihah merupakan surah yang paling utama, Ummul Quran. Dan apa petanda dia paling utama? Kita baca setiap kali dalam sembahyang 17 kali. 17 kali dalam sembahyang. Dan surah Fatihah tu dia ada ayat dia tu bersangkutan dengan ayat yang lain. Alhamdulillah amin, sampailah ghairil maghdubi alaihim waladdallin tu ada sangkutan dia dengan ayat-ayat yang berikutnya. Pasal apa yang dia mai lewat disusun awal. Nak analogi mudah ni, masjid kita ni buat masjid nak jemput ke bawah Duli nama Tuanku Sultan. Ke bawah Duli Maha Mulia Tuanku Sultan. Program kita kata atau cara orang ramai kehadiran pukul 8 pagi. Tuanku Sultan sampai pukul 8 pagi. Kita ni yang ahli jawatankuasa semua ni pada malam tadi ni sampai dah masjid. Lepas subuh tu tak balik dah. Sepatutnya kita sampai awal, kita lah kena pergi duduk kursi kuning tu. Tapi yang kita sampai lewat, kita sampai awal, orang ramai nak qariah sampai awal pun ada khemah dah. Mai Tuanku Sultan sampai pukul 11 pagi. Lewat sampai nak mula majlis dah. Sampai tu dia duduk kursi depan terus. Pasal apa? Dia tetamu yang paling utama. Walaupun dia mai lewat. Nak bagi mudah faham macam tu lah. Nak bagi mudah faham macam tu. Baik, saya rasa sekedar itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dapat kebaikan pada bulan Ramadan kali ini. Yang nak menjadikan Ramadan itu terbaik adalah kita, bukan tahun. Tahun hanya pertambahan angka saja. Tahun lepas 1441, tahun ni tambah satu lagi, jadi 1442. Jadi Al-Quran kita tahun lepas khatam tak khatam, tahun ni kena khatam. Contoh Al-Quran kita tahun lepas baca berapa juzuk, kita kata 10 juzuk, tak sempat nak khatam, bacalah juga penat sikit bagi jadi 15 juzuk. Sebab orang tahu Ramadan ni dia hanya pertambahan tahun saja, pertambahan angka. Yang nak jadi terbaik ialah bukan tahun, adalah diri kita sendiri. Jadi saya rasa sekadar itu yang baik pada Allah SWT. Salah silap itu datangnya kelemahan saya sendiri. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.